Hari ini aku nak share dengan korang cara untuk membeli smartphone yang power tapi dengan harga yang lagi murah. Assalamualaikum dan hai, selamat kembali ke channel Nama Koci. Okay, aku baru je beli Samsung Galaxy Note 10 Plus ni. Sebenarnya ni phone second hand je, bukannya phone baru. Tapi ni ialah kali ketiga aku beli phone second hand. So aku nak share dengan korang cara yang agak selamat untuk korang beli smartphone second hand. Sekarang ni harga smartphone sangat-sangat mahal. Memang ada smartphone yang murah tapi spek mid-range ataupun spek budget. So aku nak spek yang flagship. So aku akan pilih phone yang flagship saja. Tapi untuk dapatkan harga yang murah, aku perlu beli smartphone second hand. Kalau korang nak beli smartphone yang power tapi korang nak harga yang murah, of course dia ada risiko dia sendiri. So hari ni aku nak ajar korang cara untuk kurangkan risiko tu. Firstly, biar aku tunjuk dulu kat korang harga Samsung Galaxy Note 10 Plus ni dekat pasaran sekarang. Aku beli phone ni cumalah RM1,000 Malaysia. Aku biasanya prefer 3 tempat lah, mudah. And then aku cari dekat Carousell. Carousell ni lah macam mudah juga tapi dia tak banyak sangat scammer yang obvious. Shopee ialah tempat untuk aku check harga pasaran. So first, jom kita tengok Shopee dulu. Samsung Galaxy Note 10 Plus 1,600. Aku punya 512GB storage and lagi murah, RM1,583. And then okay, kita tengok dekat Carousell. Okay, Samsung Galaxy Note 10 Plus RM1,799. Okay, tengok ni 512GB. Okay, ni spek macam aku. And warna pun macam aku, 256, RM1,499. Basically aku dapat harga yang sangat murah. Tapi of course dengan risiko, screen dengan belakang dia memang banyak scratch. Aku tak kisah sebab aku pun memang jenis yang tak pakai screen protector. So macam mana aku boleh dapat harga RM1,000 ni? Sebenarnya aku bukannya betul-betul cari Note 10 Plus. Yang aku nak beli cumalah Samsung Galaxy Note 10. Sebab harga dia dalam pasaran lebih kurang RM1,200 macam tu. Tapi somehow aku terjumpa Note 10 Plus harga RM1,000. So why not? And somehow dia memang serious seller. And dia memang jual sebab dia dah upgrade kepada S22 Ultra. And of course, sebelum aku jumpa dia, aku tanya macam-macam, ada apa-apa problem ke tak dengan speaker, dengan mikrofon, dengan kamera ataupun fingerprint ke. And dia cakap tak ada isu so far and charging pun tak ada masalah. So aku datang jumpa dia, aku expect semua benda tu okay. So if by any chance kalau ada isu dalam benda-benda macam tu, so aku boleh directly reject sebab dia dah tipu aku. So itu adalah salah satu cara untuk negotiate lah, untuk beli phone secara second hand dengan personal. Sebenarnya hari ni aku bukan nak cakap pasal cara untuk beli tu sangat. Aku nak bagi tahu kepada korang cara untuk check smartphone sama ada smartphone tu elok ataupun tak. Biasanya untuk beli smartphone ni aku akan tekankan kepada 4 benda: kamera, mikrofon, speaker dan juga screen. Untuk Samsung, cara yang paling mudah untuk korang test phone tu ialah dengan pergi kepada keypad dan type bintang H0 bintang H. Ni ialah satu feature yang Samsung dah sediakan untuk check smartphone. Tak kira lah korang nak beli phone yang lama ke. Okay, bintang H0 bintang H pun, Neutrino pun ada benda ni. Model 2014. So benda ni bukannya baru buat, Samsung dah lama buat benda ni. Kalau korang nak beli phone Samsung, memang benda ni lah yang akan membantu korang. So first korang boleh tengok pada red, and then green, and then blue, and then korang boleh tekan receiver. Aku tak tahu apa tu. And then vibration, dia akan vibrate. And then mega cam, iaitu kamera kat belakang, ada 3 biji kamera. Semua dia dah test, semua tak ada problem sebab korang boleh ambil gambar and then korang boleh tengok balik gambar tu sama ada gambar tu okey ataupun tak. Next, sensor. Ada barometer, accelerometer, gyroscope sensor, magnetic sensor and fingerprint test. And then lepas sensor ialah touch. Okey, nampak petak ni? Okey, so ni ialah untuk test touch lah. Korang akan test dekat kawasan mana yang korang rasa touch dia tak okey. Speaker. Ni speaker bawah saja. Dia tunjuk arrow ke bawah. Speaker atas saja, dia tunjuk ke atas. And then sub key. Okay, sub key ni navigation, power button, volume button semua. So first aku akan swipe up untuk home. And then aku akan swipe and hold menu. And then back. And then aku tekan power button, volume down, volume up. And then dah putih balik, boleh keluar. And then front cam. Okay, so korang boleh tengok kamera korang ada problem ke tak? Tak ada. S Pen. Okay, S Pen. Aku boleh pilih lah nak draw. Okay, draw macam tadi juga, macam touch tadi.
Ni lah untuk test sama ada skrin korang boleh detect ataupun tak S Pen ni. Kat dalam ni korang dah boleh test macam-macam. Cuma kalau korang nak charge tu semua, korang kena sediakan power bank and cable kalau korang nak test. So basically kalau korang nak beli phone selain daripada Samsung, korang boleh je nak test, tapi korang kena test secara manual lah. Korang tak ada menu untuk test, ataupun mungkin smartphone lain ada juga dia punya testing method, tapi yang aku tak tahu. Mungkin kalau korang tahu, korang boleh tinggalkan komen kat bawah. Setakat ni aku tak tahu apa-apa method lain untuk smartphone lain sebab aku guna Samsung je. Tips aku ialah korang kena test dulu sebelum korang beli smartphone daripada orang ataupun personal seller, bukannya daripada kedai. Sebab biasanya kedai akan check dulu, kedai akan repair dulu apa yang boleh, apa yang rosak. So kalau korang beli phone second hand, korang tak boleh lah expect yang phone korang tu perfect. Contohnya macam Google Pixel aku dulu, aku beli dengan kedai tapi power button dia agak keras, dia macam tak responsif. SIM tray dia pun tak kemas. Ada sedikit yang korang perlu tolerate lah. Korang perlu terima sedikit kekurangan smartphone tu untuk dapatkan harga yang lagi murah dengan performance yang lagi tinggi. Sedikit pesanan, kalau korang nak beli barang second hand secara online, sebelum korang jumpa dengan seller, korang perlu tanya dia sama ada speaker ataupun mikrofon ataupun kamera ataupun benda yang concern kepada korang dalam keadaan yang okey. Sebab kalau tak, korang pergi nanti rupa-rupanya benda tu ada problem, ada isu. So benda tu akan membazirkan masa korang dan membazir masa seller tu. So tu macam agak tak bertanggungjawab lah, sebab korang tak prepare untuk beli item tu. So takkanlah korang tiba-tiba datang, oh rupanya benda ni tak okey, and sebenarnya dia dah mention tapi korang yang tak ambil tahu ataupun korang yang tak tanya. So akan menyusahkan kedua-dua pihak. So cara yang terbaik ialah korang tanya dulu siap-siap. And kalau korang jumpa dia dan korang inspect benda yang dia cakap tu salah, directly korang boleh reject sebab dia dah tipu korang. Kita perlulah hormat sesama sendiri, tak kira lah sama ada kita ni seller ataupun kita ni buyer. Kalau kita pemudahkan urusan orang, orang akan pemudahkan urusan kita. Sebagai seorang Muslim, Allah akan pemudahkan urusan kita, InsyaAllah.